Hello, nama saya Cornelia Adam C. Binti. Hari ini saya akan membentangkan kos ISEB 4313 Pengajaran Nahu Bahasa Melayu. Isi kandungan yang saya membentangkan pada hari ini adalah yang pertama, kepentingan tata bahasa. Yang kedua adalah konsep teknik permainan bahasa. Yang ketiga, tahap penggunaan permainan bahasa. Keempat, contoh aktiviti permainan bahasa. Kelima, kelebihan. Keenam, kelemahan, dan ketujuh, akhir sekali, kesimpulan. Jadi hari ini saya akan membentangkan tentang kepentingan tata bahasa dan bagaimana teknik permainan bahasa boleh digunakan sebagai pendekatan pengajaran yang berkesan. Tata bahasa ialah asas kepada komunikasi yang jelas dan berkesan. Tanpa struktur yang betul, mesej boleh disalah tafsir atau menjadi kabur. Seterusnya, kepentingan tata bahasa membantu murid memahami teks bacaan dengan lebih mendalam kerana mereka dapat mengenal pasti hubungan antara ayat, klausa dan wacana. Ia juga penting untuk menghasilkan penulisan yang teratur, formal dan meyakinkan. Dalam kurikulum KSSR dan KSSM, tata bahasa dijadikan komponen utama kerana ia prasyarat untuk pencapaian akademik dan pembangunan sasiah murid. Seterusnya, isu semasa. Namun isu yang kita hadapi ialah ramai murid lebih fasih secara lisan kerana terdedah kepada komunikasi harian dan media sosial. Tetapi mereka lemah dalam tata bahasa formal. Hal ini menyebabkan kesukaran dalam penulisan akademik, menjawab peperiksaan dan menghasilkan karya yang memenuhi standard pendidikan. Slide seterusnya, konsep teknik permainan bahasa. Teknik permainan bahasa ialah strategi pengajaran yang menggunakan aktiviti berbentuk permainan untuk membantu pelajar menguasai tata bahasa secara tidak langsung. Ia menjadikan pembelajaran lebih menyeronokkan, interaktif dan tidak terlalu formal. Konsep ini selari dengan teori Ausubel tentang pembelajaran bermakna dan teori konstruktivisme oleh Piaget dan Vygotsky. Yang seterusnya, tahap penggunaan permainan bahasa. Permainan bahasa boleh dilaksanakan mengikut tahap penguasaan murid. Yang pertama adalah tahap rendah, di mana permainan mudah seperti cari kata. Tahap yang kedua adalah tahap sederhana, permainan susun ayat untuk mengukuhkan konsep. Yang ketiga adalah tahap tinggi, di mana aktiviti kompetitif seperti debat mini ataupun tekan sila kata. Pendekatan ini juga berkait dengan Bloom taksonomi yang menekankan aras kognitif dari mengingat hingga mencipta. Antara contoh yang boleh dilakukan dalam permainan bahasa ialah bingo tata bahasa, siapa cepat, dia menang, drama mini. Teka sila kata. Sebuah aktiviti ini bukan sahaja menyeronokkan tetapi juga meningkatkan keyakinan murid berkomunikasi dan menguasai struktur tata bahasa dengan betul. Yang seterusnya, saya akan membincangkan kelebihan dan kelemahan teknik permainan bahasa. Kelebihan permainan bahasa ialah ia menarik minat murid, mengurangkan rasa bosan dan menggalakkan kolaborasi serta komunikasi. Namun, kelemahannya ialah murid kadang-kadang lebih fokus pada permainan berbanding isi tata bahasa. Selain itu, guru memerlukan masa tambahan untuk menyediakan bahan dan merancang aktiviti. Secara keseluruhannya, teknik permainan bahasa merupakan pendekatan yang efektif dan menyeronokkan dalam pengajaran tata bahasa. Ia juga membentuk murid yang berkemahiran, yakin dan positif terhadap bahasa. Namun, ia juga berkesan jika digabungkan dengan kaedah tradisional seperti penerangan guru, latihan bertulis dan perbincangan berkumpulan. Dengan gabungan ini, pembelajaran tata bahasa akan menjadi lebih holistik, sistematik dan bermakna. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.